Selamat sejahtera semua. Kali ini kita akan teruskan dengan bahagian penamaan asid karboksilik, iaitu kita akan namakan asid karboksilik rantai bercabang. Baik, katakan kita ada satu molekul asid karboksilik yang seperti saya tunjukkan dalam rajah. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Baik, langkah pertama adalah kita cari rantai karbon paling panjang yang berterusan yang mengandungi kumpulan berfungsi. Baik, kita lihat Okey, kumpulan berfungsi kita adalah COOH, iaitu kumpulan karboksil. Okey. Baik, jadi daripada sini kita perlu cari rantai bercabang, okey, yang paling panjang dan berterusan. Contoh, kita kena lihat daripada semua segi, okey. Yang pilihan pertama kita ada rantai ini, okey, dan dia mesti mengandungi kumpulan berfungsi. Dan yang kedua, kita boleh ambil rantai yang ni, yang garis biru ni. Okey. Jadi kita tengok yang mana paling panjang. Okey, yang biru atau yang hijau. Okey, kalau yang biru kita ada 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon. Okey. Apa jadi kalau yang hijau? Kita ada 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon dan 4 karbon. Baik, dalam kedua-dua kes ini kita tak ada masalah kerana kita masih mempunyai 4 rantai karbon yang paling panjang yang berterusan. Okey, jadi dalam kes ini kita boleh pilih mana-mana saja, sama ada kita nak buat rantai yang berterusan ataupun yang membengkok. Okey, jadi untuk kemudahan kita, saya pilih yang rantai panjang. Ini. Okey, jadi kita ambil karbon itu yang sebagai rantai karbon paling panjang yang berterusan. Baik, yang kedua, kita gantikan A ataupun A dalam alkana dengan OIC ya, pada molekul tersebut. Okey, sekarang kita dah kata kita ada 4 karbon. Okey, ni karbon yang pertama, karbon yang kedua, karbon yang ketiga dan karbon yang keempat. Jadi dalam alkana bila kita ada 4 karbon bermaksud kita ada molekul yang dinamakan sebagai butana. Maka kita akan gantikan A di sini kepada OIC dan letakkan perkataan asid di depan. Maka kita akan dapat sebatian asid butanoik. Okey, jadi molekul kita sekarang adalah asid butanoik. Okey, kita teruskan ya. Rantai induk kita ataupun rantai utama kita adalah asid butanoik. Okey, seperti yang awak dah tahu ya, iaitu kita ada 4 karbon. Ini karbon yang pertama, karbon kedua, karbon ketiga dan karbon keempat. Jadi yang terkeluar daripada rantai induk ni adalah karbon yang ni. Okey. Dan yang ni seperti yang awak dah belajar dalam isomer tak lama dulu, ialah kita panggil sebagai rantai cabang. Okey. Dan rantai cabang ini adalah kumpulan metil. Maka namanya juga berakhir dengan ejaan IL. Okey. Oleh kerana dia ada 1 karbon ya. Jadi 1 karbon akan bermula dengan nama met. Maka kumpulan bercabang ini ialah namanya metil. Okey. Baik. Jadi ya, nomborkan atom karbon bermula dari kumpulan karboksil. Kita dah nomborkan tadi ya, 1 sampai 4. Baik, seterusnya tentukan kedudukan dan nama kumpulan alkil. Baik, kita dah tahu nama kumpulan alkil ini ialah metil. Sekarang kita nak tentukan kedudukan dia. Okey. Kumpulan metil ini terikat pada karbon yang ketiga. Okey. Oleh kerana dia terikat pada karbon yang ketiga, maka kita akan beri nama dia sebagai
3 metil. Okey, 3 metil. Tadi oleh kerana kita ada asid butanoik, maka kita lengkapkan namanya, maka kita akan dapat namanya sebagai asid 3 metil butanoik. Maka ini adalah nama bagi sebatian asid karboksilik rantai bercabang yang kita dapat. Okey, saya harap awak faham dengan contoh yang diberikan. Katakan kalau anda diberi satu lagi molekul asid karboksilik, okey, seperti ini. Ya, jadi kita ada satu molekul karboksilik yang ada 2 rantai bercabang. Baik, kita ada pilihan untuk menentukan karbon mana, rantai mana yang berterusan dan paling panjang. Okey, pilihan pertama kita yang lurus ni. Okey. Pilihan kedua, katakan kita ambil yang ni, yang bengkok daripada atas ni. Okey. Atau pilihan ketiga yang warna hijau. Jadi kita kena tentukan mana satu yang mempunyai karbon yang paling panjang. Bermula daripada kumpulan berfungsi. Jadi untuk rantaian yang warna putih ni 1, 2, 3 dan 4. Okey. Sekarang untuk yang warna merah 1, 2, 3 dan 4. Untuk yang hijau pula 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau kita lihat, ketiga-tiganya mempunyai 4 karbon. Jadi ini bermakna kita tak ada masalah untuk memilih mana-mana satu sebagai rantai karbon berterusan yang paling panjang. Baik. Sekarang untuk kemudahan kita, saya akan pilih rantai karbon yang lurus. Okey, supaya senang kita nak memberi nama. Okey, kita ambil yang ni sebagai rantai induk. Jadi ini adalah karbon 1, karbon yang kedua, karbon ketiga dan karbon keempat. Okey, sekarang kita tentukan rantai cabang. Maka kita ada ini dan juga ini sebagai rantai cabang. Dan rantai, kedua-dua rantai cabang ni mempunyai satu karbon. Maka namanya adalah metil. Ini juga satu karbon. Ya, sama, jadi namanya juga adalah metil. Baik. Rantai induk tadi kita ada 4 karbon. Ya. Maka namanya adalah asid butanoik. Ya. Oleh kerana kita ada 2 rantai bercabang, maka kita namakan juga rantai karbon ni. Kedua-duanya juga mesti diberi nama. Jadi karbon cabang yang ini terikat pada karbon nombor 3. Begitu juga karbon yang di atas ni terikat juga pada karbon nombor 3. Maka kita perlu berikan nombor pada setiap karbon yang bercabang ni. Maka kita namakan 3, 3. Ya. Sebab karbon ni pada karbon ketiga, karbon ni juga pada karbon ketiga. Oleh kerana kedua-duanya adalah metil, okay, jadi kita gunakan awalan D di depan. Ya. D metil. Tadi kita ada butanoik. Ya. Rantai induknya kerana ada 4 karbon. Dan kita tambahkan asid di depan. Maka sebatian kita kali ini adalah bernama asid 3,3-dimetil butanoik. Baik, saya harap awak faham dengan cara penamaan rantai berkarbon bagi rantai karbon asid karboksilik. Baik, sekian, terima kasih.